orang cuti. Okey, boleh. InsyaAllah. Jap. Itu Intan boleh rekod tak ni? Tak ada siapa? Siapa ada? Umi pula. Bunda. Akak rekod boleh. Okey, boleh. Okey, Kak. Sila, Kak. Rekod dah. Bunda rekod dah. Jom kita ke Palestin. Jom. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kitab Qalbun Salim. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini di hari yang barakah, hari Jumaat. Masya-Allah. Moga Allah tingkatkan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما Alhamdulillah, terima kasih pada moderator kita Kanda Amira dan juga yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu dan juga pengurusan Gemenur Iman yang telah bertungkus lumus mengadakan program yang terbaik, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah sepanjang hari kita agar kita sentiasa berada dalam redha dan rahmat daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, hari ini kita sambung lagi muka surat kita 213. Dalam buku saya lah, buku saya 213. Kalau buku tuan-tuan, buku ibu-ibu tak pasti berapa, tapi buku saya 213 lah. Kalau tak ada buku, buat juga. Kalau tak ada buku, buat ada. Ya, baik. 213 pada Rasulullah SAW bersabda. Okay, tengok kita masih dalam bab hasad lagi ya, tapi dah nak habis dah hari ni insyaAllah. Tengok, kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu laka takun a'nan nas, aghnan nas. Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Okey, baik. Perkataan warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Sebenarnya kita kaya. Sebenarnya. Cuma kita tak tahu bagaimana untuk menikmati apa yang kita ada. Sebenarnya kalau kita ada motor, kita dah kaya. Berbanding dengan orang yang tak ada motor. Sebenarnya kita kaya, kita kalau ada kereta.
Sebab ramai di kalangan kita yang tak mampu beli kereta. Sebenarnya kalau kita tak ada apa-apa pun, kita tetap kaya. Sebab kita ada Allah. Allah itu maha kaya. Satu benda yang perlu kita ingat sampai bila-bila, kalau kita rasa miskin, jangan kita rasa miskin. Sebabnya kita ada Allah yang memberikan bersifat yang mana Allah ini ya Razak, iaitu yang memberi rezeki. Lalu orang kata saya miskin, siapa saya miskin? Makan pun tak ada. Kamu bukan tak ada makan, kamu ada makan. Yang menyebabkan kamu miskin, kamu nak banyak makanan. Sebab tak ada orang yang makan pakai 6 pinggan. Orang cuma pakai 1 pinggan je. Kenapa kamu rasa kamu miskin? Sebab ada yang di depan kamu, kamu tak pandai hargai. Sebab tu kamu rasa kamu miskin. Dan kamu kaya. Bila kamu ada seluruh kesempurnaan panca indera, maka kamu kaya. Kamu ada mata, kamu ada telinga, kamu ada mulut, kamu ada kaki, kamu ada tangan. Sebab benda-benda ni, kalau beli kat luar, belum tentu dapat sempurna macam kita ada. Pergi tanya, orang yang membeli mata. Baru-baru ni saya jumpa, ada orang beli mata. Matanya tu, harga dicakap dengan saya, dia beli from Brazil. Dia tempah kat 80 atau ke something 140,000. Okay? Walaupun kita boleh change kita punya mata, tapi mata tu kena tengok every month, every week untuk pastikan dia dalam keadaan elok. Tapi Allah Ta'ala jadikan pada kita ada panca indera yang kaya. Tak perlu kita check every month, every day. Cuma kita kena jaga je baik-baik. Caranya, uratnya, darahnya, kejadiannya, semua tu mahal. Tuan. Orang nak jadikan motor, orang nak jadikan kereta, orang nak siapkan design, orang nak color, orang nak ni, lama. Tapi manusia 9 bulan je. Dalam perut sempurna fizikal. Tak ada mekanik pun. Tak ada engineer, tak ada mesin yang menjadikannya. Duduk dalam perut saja, boleh jadi dah. Maknanya kita kaya. Cuma macam mana kita nak rasa terkaya, syukur dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Ada isteri, Alhamdulillah. Ada suami, Alhamdulillah. Ada anak-anak, Alhamdulillah. Ada motor, Alhamdulillah. Ada kereta, Alhamdulillah. Ada makan hari ni, walaupun dengan telur saja, Alhamdulillah. Telur tu paling sedap. Kena telur masak kicap, letak soun. Sedap. Tak ripu, memang sedap. Walaupun simple, tapi sedap. Bila pandai kita rasa, benda tu ada. Lepas tu kita kaya. Siapa kata kita miskin, ripu. Sebab kita ada maha kaya. Dalam hati kita, kalau ada Allah, kita lah orang paling kaya. Kata nak aku, iyalah, saya sebut. Menu-menu ni untuk mereka-mereka yang nak masak petang ni. Saya tak makan, daripada pagi tak makan nasi. Kalau nak tahu, insyaAllah. Dan rahmati Allah SWT. Okay, baik. Kata Sayyidina Ibn Sirin berkata, Ma hasadtu ahadan ala syai'in min abri dunya li'annahu in kana minal ahli jannah. Fa kaifa ahsuduhu ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah wa in kana min ahli nar. Fa kaifa ahsuduhu ala amri dunya wa huwa yasiru ila nar. Aku tidak pernah hasad kepada seseorang dalam perkara dunia, kerana jika dia termasuk dalam syurga, maka bagaimana mungkin aku dengki kepadanya hanya kerana urusan dunia, sedangkan ia dunia sangat hina di dalam syurga. Jika dia termasuk dalam penduduk neraka, maka bagaimana mungkin aku dengki daripada hanya kerana urusan dunia, sedangkan dia akan pergi ke neraka. Sebab tu aku tidak pernah hasad kepada seseorang dalam perkara dunia, kerana jika dia termasuk dalam penduduk syurga, maka bagaimana mungkin aku dengki padanya hanya kerana urusan dunia, sedangkan di dunia sangat hina di dalam syurga. Kan kalau kita belajar kitab Ihya Ulumuddin, saya tak pasti Gemaik Nur Iman ada tak kitab tu? Tak ada. Saya harap-harap tolong kalaulah ada slot ataupun boleh tambah slot, atau minta ustaz yang sedia ada mengajar, yang boleh ustaz Alien ke Ustaz Nazli. Kitab ini masyhur, sepatutnya kita belajar. Kitab Ihya
Ulumuddin. Lagi satu Tazkiyatun Nafs. Itu pun antara kitab yang masyhur. Kita ambil kitab-kitab muktabar. Kitab muktabar. Tazkiyatun Nafs. Lepas tu Ihya Ulumuddin. Itu semua dalam kitab Al-Imam Ghazali. Itu antara masyhurlah kitab tu. Lepas tu kata apa? Dalam kitab Ihya, kata Imam Ghazali apa? Dunia ni, kalau dengan bangkai kambing, lagi mulia bangkai kambing daripada dunia. Kerana dunia ni tak dapat. Ini ahli tasawuf. Kalamut tasawuf. Merasakan dunia ni tak ada apa-apa. Itu antara kelebihan orang yang meletakkan hatinya betul-betul dengan akhirat. Sebab tu buat apa? Sebab tu maka bagaimana kita Ihya ada Ustazah Nurini Bonda N, Masya Allah. Bonda N mengajar. Baguslah. Bonda N mengajar kita Ustazah Nurini. Maka bagaimana mungkin aku dengki padanya hanya kerana urusan ini, sedangkan dunia sangat hina dalam syurga. Sama aja apa kita nak rasa dengki dengan perkara dunia. Semalam kan kita belajar sifat dengki tu ada. Tapi buat apa kita dengki atas perkara dunia? Jelas. Dengki berkaitan dengan akhirat. Kalau dengki dalam melaksanakan, tengok dia dengan ketaatan, kita dengki itu no problem. Tapi perkara dunia ni tak perlu kita dengki, kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni, kalau kita baca kisah, dia seorang yang bukan Islam tapi masuk dalam Islam. Sebab dia tanya 3 soalan pada Nabi dan Nabi jawab. Bila Nabi jawab, dia masuk ke dalam Islam. Antara dia tanya soalan pertama, dia kata, apakah makanan pertama orang dalam syurga? Maka dia pun dijawab oleh Nabi SAW, iaitu hati ikan paus. Lepas tu, hati ikan paus. Bukan ikan paus. Hati. Dia tak. Dia memang tahu hati ikan. Tapi ikan apa paus Memang ikan paus. Dia tulis dalam tu ikan paus. Saya mana tahu ikan dia macam mana. Dia gitulah. Dalam sketsa ada dalam kitab menceritakan, dia tanya Nabi apakah makanan ahli syurga. Maksud dia masuk dalam Islam. Wallahu'alam. Sebab kita ni dalam periwayatan dia banyak. Sebab tu ada hadis ni banyak. Hadis mursal, hadis marfu, hadis mauquf, hadis mutawatir, hadis. Ada hadis mursal, itu direct dapat daripada Rasulullah. Itu namanya mursal. Hadis sahih macam mana? Hadis mutawatir, hadis kursi. Itu semua ada. Baik, Sayyidina Ibnu Sirin mengatakan, aku tidak pernah hasad pada seorang pun dalam urusan dunia, kerana jika dia ahli syurga, maka bagaimana mungkin aku hasad padanya dalam urusan dunia yang tidak ada nilainya di syurga nanti. Dunia ni tak ada di syurga nanti. Maknanya tak ada nilai. Jika dia termasuk ahli neraka, bagaimana mungkin pula aku hasad padanya dalam urusan ini, sedangkan dia akan masuk ke neraka. Tak perlu hasad pada satu perkara yang ada dekat atas dunia ni. Maka hasad itu hanya digunakan pada tempatnya sahaja. Kalau lebih-lebih lagi kita tengok kepada ketaatan seseorang. Kalau kita tengok taat, tengok dia baca Quran, tengok dia ibadah, itu adalah satu benda yang perlu kita hati-hati dengan dia. Sebab lain macam dia punya ketaatan sampai kita pun sendiri tak boleh buat. Dia sama macam kita, ada mata, ada tangan, ada kaki. Ada hidung, ada mulut. Tapi dia boleh ibadah sehebat-hebat orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok pada kalimah itu, dia juga suka nikmat daripada kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nampak pada hamba-hamba ni. Ini antara ciri-ciri yang disebutkan tentang orang-orang yang beriman. Dia suka jika nikmat daripada kekasihnya, iaitu Allah, nampak pada hamba-hamba ni. Maknanya, apa yang jua nikmat sampai kepada sahabat kita, bagi orang mukmin bergembiralah. Jangan kita merasa tidak senang. Wallahu a'lam. Baik. Pada nota 228, kisah orang yang dijamin masuk syurga. Nampak? Berkata Sayyidina Anas bin Malik, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba baginda berkata, sekejap lagi akan muncul seorang lelaki penduduk syurga. Dalam riwayat Al-Bazar disebutkan bahawa
dia adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak lama kemudian muncullah seorang lelaki Ansar, janggutnya terlihat basah disebabkan oleh wuduk. Janggut dahulu, janggut-janggut para sahabat, mungkin janggut-janggut orang dulu dia tak macam janggut saya. Janggut saya ni jenis kambing boh, kambing kampung, janapari. Sebab tu kalau kalau ambil wuduk tu tak nampak sebab dia sejompot sini. Mungkin dulu-dulu tu dia punya janggut tu jenis gitulah. Orang kata apa? Jenis Brigid Al-Qasam. Jenis janggut gitulah kan. Ada orang dia suka janggut macam tu. Ada orang dia tak pandai urus. Tak boleh. Takut bila janggut dia melembong gitu. Tak pandai urus. Macam-macam dalam tu. Kan? Ada cicak, kutu. Takut ada iguana. Kat dalam tu dia menyorok. Sebab tu kena kemaslah sebab Nabi selalu menyisir janggut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah sisir. Kan? Lepas tu kalau kita kata ustaz, kalau sahabat dia ambil wuduk basah. Basah maksudnya? Maksud dia keadaannya janggutnya tu tebal ataupun panjang. Baik. Bagus orang yang mempunyai janggut yang panjang. Kalau dia suka membelanya. Dia macam saya tak suka lah tapi sikit-sikit punya dia lah. Dan ketika itu tangan kirinya membawa selipar. Keesokan harinya Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang sama sehingga hari yang ketiga. Oleh kerana ingin tahu, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Amr mengikut lelaki Ansar tersebut, dia bermalam di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Dia sebenarnya ingin tahu apakah amalan yang dilakukan sehingga Rasulullah SAW memberikan jaminan syurga padanya. 3 kali Nabi kata bahawasanya dia ahli syurga, dia ahli syurga. Setelah 3 hari, Sayyidina Abdullah bin Amr tidak mendapati apa-apa pun amalan istimewa yang dilakukannya dengan perasaan kehairanan bercampur ingin tahu. Dia memberanikan diri bertanya kepadanya, aku sudah memerhatikan amalanmu kerana aku ingin mengikutnya. Tetapi bagiku tidak ada yang istimewa daripadamu. Apakah yang menyebabkan Rasulullah SAW menjamin kamu masuk surga? Dia menjawab, aku hanya orang biasa seperti yang kau lihat. Akan tetapi aku tidak pernah berasa iri hati terhadap sesiapa pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Asbab tu saja dia dapat menjadi ahli syurga. Sebab dia tak pernah rasa iri hati pada sesiapa yang dapat perkara tersebut. Dan asbab daripada itu Nabi mengulangi selama beberapa hari. Sampai hari ketiga Nabi kata dia ni ahli syurga. Maksud dia apa? Dia tak pernah ada iri hati kepada orang lain atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Allah. Hak sifat ni kita kena ambil iktibar. Maknanya begini. Kata ulama, dalam cerita ni, sebaik-baik tuan-tuan yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada benda dalam hidup kita, satu benda yang kita boleh buat tetapi manfaatnya besar, iaitu melepaskan diri kita daripada sifat iri hati melihat apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Itu satu benda yang membawa kepada manfaat yang sangat besar. Kita berasa tenang, kita berasa tenteram dan kita berasa qanaah, kita berasa syukur. Kerana apa? Kita kena tahu bahawasanya apa yang dimiliki seseorang adalah asbab pemberiannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermakna di sini, kalau kita kata Allah Ta'ala bagi, bermakna di situlah ada satu simpulan disebutkan sebagai itulah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak memberi kepada sesiapa, maka Allah Ta'ala akan bagi. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak memberi kepada sesiapa, maka tidak akan diberi. Maka tauhid kita pada hari ini, ya Allah pada sifat iradah dan juga kudrah. Yang berkuasa, yang berkehendaki dalam satu perkara. Tak semua benda kita dapat, tak semua benda orang lain dapat. Ada benda kita dapat, ada benda orang tu tak dapat. Ada benda orang tu tak tahu apa yang dia dapat dan ada benda orang tu cuba ambil tahu apa yang dia dapat.
Maka di sini ada dua peranan berbeza dalam sesuatu perkara yang Allah berikan kepada kita. Sampai bila-bila kita fikir bahawasanya pemberian daripada Allah ni rahsia. Rahsia. Sebab Allah menjadikan 3 perkara rahsia. Ajal, jodoh dan juga rezeki. Setiap pemberian ada punya hak masing-masing. Takkan pernah sama. Dalam adik-beradik kita tak semua sama. Ada adik kita yang anaknya 3. Ada kakak kita anaknya 9. Kita anaknya 5. Ada kakak kita keretanya begitu. Ada adik kita keretanya begitu. Ada kita keretanya begitu. Maka different di setiap keadaan orang. Tak boleh kita kata, aku rasa dia sama. Aku rasa dia sama. Seolah-olah kita ambil kerja Tuhan. Kau tengok kakak kau tu kahwin. Bila kahwin susah hidupnya. Kau nak macam tu. Itu salah. Sebab kita ambil kerja Tuhan. Sebab kalau kakak kita kahwin macam tu, belum tentu kita kahwin macam tu. Kan? Macam kita pakai kereta lah. Kita takut accident. Tapi kita pakai juga. Kenapa? Sebab ia perlu. Kenapa kita kahwin? Kalau kita takut cerai. Sedangkan kahwin ni satu benda yang perlu. Maknanya dalam kehidupan kita, ada pemberian Allah Ta'ala yang kita diberikan Allah, maka menjaga. Seperti jodoh. Jodoh Allah Ta'ala beri, maka kita jaga. Itu saja. Kehidupan yang paling penting kita ingat, kita jaga apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan bersyukur setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jangan pernah ada rasa iri hati kepada orang lain atas pemberian daripada Allah. Sampai bila kita ingatnya, Wallahu a'lam. Okay, tengok. Pada faedah tambahan amalan supaya hati menjadi baik. Amalan supaya hati kita jadi baik. Kenapa? Tengok ni. Kata ulama, antara amalan supaya kita jadi baik, baca 3 kali surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 3 kali. Yang kedua, baca 3 kali surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy, ila fi rihlatash shita'i was-sayf. Itu baca 3 kali. Yang ketiga, baca surah Al-Falaq. 3 kali supaya hati kita jadi baik. Dia kata, Ustaz, kalau baik sangat tak hati kita baik, supaya ada benda yang kita buat tak baik, kita boleh tangkis. Maka baca 3 surah ni, surah Al-Asr 3 kali, surah Quraisy 3 kali, dan surah Al-Falaq 3 kali. Okey, baik. Yang kedua, Al-Habib Alamah Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur berkata bahawa Sa'ib Al-Waqf, seorang wali kutub pada zamannya, telah mengijazahkan di Mekah untuk membaca surah Al-Insyirah sebanyak 7 kali. Atau sekali selepas solat subuh dengan meletakkan tangan kanan di atas dada, kemudian membaca 7 kali surah Al-Insyirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Dan perkataan tu dibacakan. Kita tengok cara Al-Habib Alamah Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur berkata apa dia? Letak pada tangan kita sekali ataupun 7 kali baca surah Al-Insyirah. Al-Insyirah tu surah dia macam mana? Saya lupa dah. Alam nashrah laka sadrak. Sabar saja ya. Alam nashrah laka sadrak. Baca 7 atau sekali. Letak kat dada. Dada nak. Lepas tu baca 7 kali Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Okey. Ingat, lepas subuh baca 7 kali surah Al-Insyirah atau sekali. Kemudian letak tangan di atas dada waktu baca tu. Kemudian baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ini diijazahkan oleh Al-Habib Alamah Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur. Ada seorang wali kutub yang mengijazahkan kepada mereka yang berada di Mekah ketika itu. Baca surah Al-Insyirah 7 kali. Boleh ajar anak-anak kita atau sekali lepas solat subuh dengan meletakkan tangan di atas dada, kemudian baca 7 kali Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Rabbi syrah li sadri wa yassir, sampai 7 kali. InsyaAllah hati kita akan jadi baik. Assalam, saya terlepas catat. Okey, 3 surah tu
baca 3 kali surah Al-As, 3 kali surah Quraisy, dan 3 kali surah Al-Falaq. Okey? Dan amalan yang kedua, supaya hati kita jadi baik, lepas solat subuh, baca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Berapa? 7 kali atau 1 kali. Sebelum baca, letakkan tangan di dada. 1 atau 7 kali. Kemudian, kata guru kami, sebaiknya 7. Bila dibaca 7, lebih banyak pahalanya. Berbanding dengan 1. Baca 7 kali. Kemudian, bacalah 7 kali juga. Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Supaya hati kita jadi baik. Ini amalan yang disebutkan dalam kitab Qalbun Salim. Mudah-mudahan kita boleh amalkan. Besok, nantikan Gubernur Iman ada buat bacaan Yasin pada pukul 6.45. Sebelum nak masuk, letak kat dalam tangan dada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farwab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Amalan ni mudah supaya hati kita jadi orang baik. Tuan-tuan, hati baik ni bagus, you know. Seronok tengok hati baik. Hati baik, muka pun nampak baik. Kalau hati baik, muka pun nampak bersih. Kau macam saya. Hati baik, muka comel. Wallahualam, habis tajuk kita berkaitan dengan dengki. InsyaAllah. Okay, baik. Kita buka muka surat ke-219. Fasal yang kelima, kedekut dan sayang kepada harta. Ketahuilah, kedekut adalah sebahagian daripada sebesar-besar penyakit hati yang boleh membinasakan, kata Allah dalam Quran surah At-Taghabun. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan sesiapa yang menjaga dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya. Nampak tak Allah sebut kan? Dipengaruhi tabiat. Kita belajar sebelum ni, tabiat ni ada perkara yang mesti ada kat dalam diri manusia. Nah? Maka faulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang yang berjaya. Kita bukan tak boleh kedekut ya, tetapi yang dipengaruhi sifat bakhilnya. Orang kata apa? Bahasanya haji bakhil. Cikgu murni. Minta sedekah je cikgu murni. Itu tak kena caranya. Pak, nak minta mesin jahit 2 boleh pak? Allah pingsan bapak kau. Contohlah. Kan cerita apa tu? Labu-labu. Kan? Sampai cikgu Munirah minta, jangan risau. Kalau cikgu Munirah bagi, aku bagi. Itu namanya kedekut. Bila bersebab baru memberi. Contoh, kita minta orang minta sedekah, kita tak mau bagi. Tapi ada, orang panggil apa? Ada pengerasnya, semangat kita nak bagi. Ini bahaya. Maknanya jaga diri kita daripada sifat bakhil. Mereka lah orang yang berjaya. Bakhil ni kena ada. Contoh bakhil yang disebutkan oleh guru kami adalah bakhil, kedekutnya kita memberi masa kepada perkara maksiat. Bakhilnya kita dalam memberikan harta pada perkara maksiat. Bakhilnya daripada perkara-perkara memberikan harta kita kepada perkara mendatangkan maksiat. Itu kita kena ada kedekut. Dengan isteri jangan kedekut. Dengan anak-anak jangan kedekut. Dengan diri sendiri jangan kedekut. Kalau hari ni terasa makan burger special, beli. Jangan kedekut. Kan? Dia kata, Ustaz, saya bukan tak nak beli. Rasa macam sayang duit. Tapi lapak teringin makan burger special. Macam mana Ustaz? Jangan kedekut. Apa yang kita buat untuk diri kita adalah satu reward. So kita beli saja. Burger special, lebih mayonis. Atas dia tabur sos lebih. Contohnya begitu. Kan? Reward pada diri kita. So jangan kedekut dengan diri sendiri. Kan? Beli baju untuk diri sendiri. Beli apa yang kita inginkan untuk
diri sendiri. Boleh dah? Kita kena jadi faham. Jangan kedekut dengan diri sendiri, jangan kedekut dengan isteri, jangan kedekut dengan anak-anak. Tak kedekut bukan sampai boros ya. Kedekut ni bahaya, boros pun bahaya. Dia tengah-tengah. Allah kata dalam Quran, membazir ni sifat syaitan. Bahkan kedekut ni pun tak boleh kedekut sangat. Maka kat tengah-tengah. Ada kedekut itu, tapi kedekut kena tempat. Boros, kalau kena tempat boleh. Boleh. Contoh perkara yang Nabi kata tidak membazir. Kalau 70% kita menjadikan harta kita tu membeli minyak wangi. Untuk haruman. Tak masalah. Tapi kena tengok pada yang perlu dan pada yang tidak perlu. Dan Allah Ta'ala berfirman juga pada surah Al-Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang Allah telah kurniakan, yang telah dikurniakan Allah kepada mereka daripada kemurahannya, menyangka bahawa kebahilan itu baik bagi mereka. Dan jangan bakhil dengan apa yang Allah Ta'ala beri, bantu mereka yang perlu. Jangan kita fikir kita seorang je nak senang. Bantu orang Palestin, bantu pengimarahan majlis ilmu, bantu mereka-mereka yang menghidupkan agama, bantu. Kita ada harta benda. Sebab tu bila mana satu orang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni macam orang-orang yang mempunyai harta tak sama dengan kami. Sahabat Nabi ada kaya, ada miskin. Dan dia kata, ya Rasulullah, kalau kami sembahyang, mereka sembahyang. Kalau kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka kaya, mereka boleh bersedekah dengan harta mereka. Kami tak ada. Dia kata, kami tak ada ya Rasulullah. Tak ada harta, macam mana ya Rasulullah? Maknanya, orang yang ada harta benda atas kemurahan Allah padanya. Di sini ayat ni bermakna kayanya kamu, banyaknya harta, bukan sebab kamu hebat, tetapi atas kemurahan Allah kepada kamu. Kamu jangan sombong. Bukan orang lain tak kaya sebab orang lain tak berusaha. Sebab Allah, kemurahan Allah itu pada kamu, maka kamu kaya. Maka jangan kamu jadikan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi daripada harta benda sebagai satu jalan ke maksiat. Na'udzubillah min zalik. Maka bagilah kepada mereka-mereka yang memerlukan. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka kebakhilkan itu pada hari kiamat nanti. Okay. Dalam tafsir Ibnu Katsir menunjukkan tentang harta-harta yang disimpan kerana bakhil, maka harta-harta itu akan menyeksa mereka di hari kiamat nanti. Ada yang mengatakan menjadi kalung. Kalung itu daripada harta mereka. Kerana mereka takut untuk menggunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya digunakan di dunia. Tapi bila pada perkara-perkara yang akhirat, mereka tidak menggunakan perkara tersebut. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu dalam kehidupan kita sampai bila-bila hari ini kita kena ingat ya, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak dan juga kekanda-kekanda yang saya kasihi. Apa yang Allah Ta'ala beri, pastikan ada sebahagiannya untuk kita infak di jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Itu saja. Sebab apa yang Allah Ta'ala beri, Allah akan tanya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah Ta'ala bagi kita kereta. Allah Ta'ala bagi kita motor. Allah Ta'ala bagi kita rumah. Allah Ta'ala bagi kita kesempatan untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu. Itu juga satu harta kita. Maka apa yang kita ada, contoh, saya sangat memuji sikap Gemma Nur Iman yang menghidupkan dengan dana yang ada ke lawatan Mahat Tahfiz. Alhamdulillah, saya dahulu kala mungkin kekanda-kekanda yang berada di hadapan saya waktu tu belum lagi. Mungkin belum lagi lah bersama dengan Gemma Nur Iman. Saya kata dengan Bonda Ros, saya nak satu hari nanti Gemma Nur Iman ni dia ada satu platform. Bahawasanya dia bukan hanya dekat sini saja. Bonda bayangkan kita sewa satu bas, kita bawa dan dalamnya ada satu pengisian, dalamnya ada majlis ilmu. Bila benda ni terjadi, saya cakap, ya Allah, makbul permintaan aku. Adanya perkara-perkara tersebut. Lepas ni kita pergi jauh lagi. Kita pergi Turki.
Yalah, yalah, yalah. Yo, yalah. Naik unta. Oh, yalah. Semua naik unta, kita buat kuliah. Yalah, yalah, yalah. Contohlah begitu, tuan-tuan. Kita pergi Turki pula. Saya seronok. Bila saya tengok gambar, ya Allah, inilah aku idamkan apa yang saya cakap. Tak saya tanya Ibu Ros. Ibu Ros, saya cakap, Ibu Ros, Ros, kalau satu hari nanti tengok Gubernur Iman kan, kita ada dana, kita kutip sikit, lepas tu kita bawa lah naik bas ke, pergi datang Mahat Tafiz ke mana-mana lawatan. Maknanya kita jadikan satu pertubuhan ni bukan semata-mata kita dengar kuliah, tapi erat silaturahim, kita berjumpa, kita bersapa. Dan saya pun cakap dengan Mondoros, kita berkumpul nanti buat buka puasa. Ui, yalah, yalah, yalah. Makan kunafah. Yalah, yalah. Makbul, yalah. Contoh. Makan juga. Tak ada macam mana. Nama orang Arab. Arab makan kunafah. Kalau orang Melayu makan kuda yang mana, kuda yang mana, kuda yang mana. Contoh. Wallahu a'lam. Okay? Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada bahagian Gubernur Iman sampai hajat saya nak tengok apa yang berlaku. Alhamdulillah. Saya rasa sekejap, seronoknya. Apa yang aku hajat jadi. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih semua. Tuan-tuan rahmati Allah. Gunakan apa yang kita mampu gunakan. InsyaAllah. Dan dalam beberapa ayat lain. Allah SWT. Dan kepada semua yang menonton hampir 60 lebih orang, jangan berhenti infak. Tapi Ustaz tak pergi. Saya tak pergi sebab saya akan pergi Turki. Yalah, yalah, yalah. Guru. Yalah, yalah. Saya nak naik unta. Naik unta sambil kuliah. Bayangkan macam mana. Naik unta kuliah. Naik bas dulu. Cita-citanya tinggi melangit. Masya Allah. Semua kun fayakun. Bayangkan tengah kuliah naik unta. Bergegar-gegar kepala saya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Unta dah. Lambat sampai Ustaz. Naik kuda laju sikit. Okay, baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Lail pada ayat yang ke-8 dan ayat ke-11. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiru lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan orang yang bakhil dan berasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. Tuan-tuan tengok ayat ni menceritakan orang kaya ni bahaya sebenarnya. Sebab orang banyak cerita tentang kelebihan orang ada harta. Sebab tu Allah ulama menukilkan bahawasanya orang yang banyak harta dengan orang tak ada harta, ujiannya lebih besar kepada orang yang banyak harta. Sebab tu tengok ayat ni. Dan orang yang bakhil dan berasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya, serta dia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan. Dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila ia terjerumus ke dalam azab neraka hari akhirat? Tak dapat bantu dia. Tak dapat. Sebabkan apa yang dia ada tidak digunakan sebaik-baiknya. Apa yang dapat mentolong dia? Harta dia pun tak dapat tolong. Sebab dia tak guna pada tempat. Sedangkan Nabi SAW sebut sedekah jariah. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh. Harta yang diwakafkan sebaik-baiknya. Ustaz, macam mana Ustaz kalau saya infak untuk pengimarahan majlis ilmu? Setiap kali infak kita, majlis ilmu tu berjalan, selagi kita ada infak, selagi tu ada pahala. Kalau kita berhenti infak, ia tetap pahalanya mengalir. Selagi mana kita menjadikan satu apa yang kita ada untuk di jalan Allah Ta'ala. Tapi kita simpan saja. Besok kita mati duduk dalam bank. Bank pun diambil oleh amanah raya. Contohlah, duit tu masuk amanah dan tak digunakan. Dan akhirnya kita masuk neraka. Harta tadi tak bantu kita. Tapi kalau kita guna harta kita jalan Allah, apa-apa pun harta tu dapat membantu kita sebab sedekah jariah kita. Wallahu a'lam. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. Akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. Janganlah engkau menghulurkan tangan dengan sehabis-habisnya. Akibat akan tinggalkan engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. Maknanya, Allah kata pada kita, jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Jangan memberi sampai kau sendiri menjerat lehermu sendiri. Dan jangan pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. Memberi, tapi semua. Akibatnya akan tinggallah engkau dalam keadaan tercela dan menyesal. Maknanya, memberi boleh. Tapi jangan memberi sampai kita fakir. Memberi pada masa yang sama mesti ada hak kita. Hak kita, hak keluarga kita, hak kepada mereka yang memberi. Sebab tu kata guru kami, dengar ya, tuan-tuan. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Setiap gaji kita mesti ada dibahagikan. Yang pertama kepada diri kita. Yang kedua kepada keluarga kita. Yang ketiga kepada saudara-saudara kita yang susah. Yang keempat mereka-mereka yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti separatkan gaji kita tu. Ada salah satu yang penting adalah sesuatu yang digunakan untuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Kena cari tu. Kalau gaji kita 100%, 2% pun tak apa. 3% pun tak apa. Untuk diberikan kepada mereka yang fi sabilillah. Jelas tak? Contoh, pusat tahfiz. Itu satu sangat baik. Madrasah. Silakan ke Nazrina, pushkan. Ada madrasah yang berhormat, silakan. Yang berbahagia, push. Sebab apa? Biar orang menggunakan itu sebagai satu jalan untuk jihad dengan harta benda. Sebab tu dalam rezeki saya, ni saya sebut nah, jangan cemburu nah. Dalam gaji saya bagikan untuk saya. Saya bagikan untuk keluarga saya. Saya bagikan kepada mereka-mereka yang susah daripada saudara-saudara saya. Dan yang terakhir untuk mereka-mereka yang menggunakan jihad di jalan Allah. Kata Tuan Nadir An-Nuri yang berada di Palestin, bukan berada di sini, tapi anak-anak berada di Palestin, jangkaan masa untuk menyiapkan semua kemusnahan yang berlaku di Palestin amatlah lama. Bahkan memerlukan sumbangan. Maka di situ kita boleh jadikan sebagai infak kita fi sabilillah. Mesti kita buat. Nah, bahagian zakat, itu semua kita buat. Itu bahagian kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti pada ayat yang kedua. InsyaAllah kita ada 10 minit. Mungkin ada yang nak bertanya, mungkin ada yang nak ni. Mungkin Dr. Safrina kita, guru sukan kita. Mungkin nak tanya, Doktor? Hari ni tak ada, Ustaz. Terima kasih banyak. Sama, Doktor. Alah, Doktor ni buat saya terharu lah, Doktor. Doktor doakan saya istiqamah lah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti saya dah kurus, saya datang jumpa Doktor. Kalau saya tak kurus, kira saya tak jumpa Doktor lah. Nah. Silakan jemaah kalau ada soalan. Tak offer ni buka soalan. Cepat. Ada 10 minit lagi. Kita bercakap rasa macam kejap tu lah. Habis-habis dah 5.50 dah. Masya Allah. Kan? Ada kuliah isyak hari ni. Kuliah isyak dah. Kuliah isyak. Hari ni ada. Hari ni ada. Maghrib ada. Isyak pun ada. Okey. Baik, kita ada cerita pasal sedikit tentang hasad dan juga kedekut. Kedekut ni bayar lah. Kedekut ni bayar. Bukan tak bayar. Sebab pada harta. Sebab tu mereka-mereka yang berharta, jangan mereka ingat disenangkan dengan harta. Pada masa yang sama mereka rasa harta tu mereka punya. Salah. Dalam harta kita ada harta orang lain. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Allah tak saja-saja bagi kita. Bukan untuk simpan. Kadang-kadang ahli keluarga kita susah. Kita tak tolong. Peliharalah kita daripada sifat kedekut. InsyaAllah. Kita mampu tapi kita buat-buat tak mampu. Sebab apa? Mungkin dulu-dulu kita ada perselisihan faham dengan dia. Sebab tu kita tak nak bantu dia. Sebab mungkin mulut dia dulu, mulut puaka. Cakap lepas saja. Sebab tu dia jadi geram. Bila jadi geram, dia tak mau bantu walaupun dia susah. Sebab tu kerana mulut padat
pada binasa. Banyak kes-kes macam ni lah. Banyakkan orang bantu orang luar tapi yang dalam dia tak bantu. Sebab apa? Sebab perselisihan ada salah faham. Itu yang kita kena elak tu. Sifat yang sebegitu. Sampailah pada masa yang sama, kita makan kenyang, ada saudara kita tak makan kenyang. Sebab tu ulama selalu pesan, bila kita tengok ada orang susah, sebelum kita bagi orang tu susah, pastikan tengok dulu ahli keluarga kita, susah tak susah. Sebab keutamaan pada ahli keluarga kita. Cuma kalau keadaan itu berlaku di depan mata, berlaku perbezaan pandangan. Contoh depan mata kita dia susah, maka utamakan dia dulu. InsyaAllah. Itu adalah sesuatu perkara yang kita kena elak. Wallahu alam. Sebab kadang-kadang kita tak nampak benda tu, tapi benda ni lah yang kita kena ingat. Contoh, dia depan mata kita, dia lagi perlu. Waktu tu kejadian tu perlu, kata ulama, aulakan tu. Sebab benda tu depan mata. Mungkin keluarga kita kemudian. Tapi bukan depan mata, maka keluarga kita yang kemudian. Allahu a'lam. Jelas tak? Kalau berlaku depan mata kita, dia utama. Kalau dia betul-betul susah depan mata kita, macam kita ada orang Palestin. Saya rasa bukan Palestin. Sebab waktu saya tengah makan tu, saya makan roti nan. Roti nan cheese, kambing 1 kilo. Sedap . Datang-datang dia kata, Ken, I want some, dia minta lah dalam bahasa Inggeris dia minta makan. Saya kata, makan order lah, nanti saya bayar. Lepas tu saya cuba cakap Arab dengan dia, kata, where are you from? I'm from Palestine. Ni orang guna skema ni. Oh, you're from Palestine, you can speak Arabic? Ma ismuki? I cannot speak Arabic. Wow, you from Palestine cannot speak Arabic. So, bila cakap, you okay? You from Palestine? You from Palestine? You cannot speak Arabic? Cannot. Dia dari macam scammer. Dia minta jadi jawab macam scammer. Tak boleh lah macam tu kan. Maknanya, kita sekarang pun kena berhati-hati dengan pada siapa yang beri. Kalau contoh kita beri tu, orang tu menipu. Maknanya kata ulama, kita dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, 1 pahala ditipu. Kalau kita memberi, pada masa sama kita ditipu, kita dapat pahala sedekah, kita dapat pahala ditipu. Wallahu a'lam. Lepas tu dalam harta kita, apa jua dalam keadaan kita, kita kena ingatlah. Bukan semua milik kita. Ada yang mereka itu memerlukan daripada harta kita. Lepas tu saya suka sebut, cari dulu keluarga kita, saudara kita yang mana susah. Mungkin saya boleh syorkan jugalah ke Menur Iman untuk memberi bantuan kepada anak-anak yatim yang mungkin akan bersekolah pada tahun hadapan. Mungkin kita boleh bantu mereka daripada segi kewangan, daripada segi beg ataupun baju, kita belikan. Menggembirakan anak-anak yatim itu adalah satu perkara yang besar. Sebab Nabi sebut orang yang menjaga anak yatim, membela anak yatim ni dekat dengan aku di syurga. Mungkin kita tak mampu menzahirkannya seorang, maka kita zahirkan secara beramai-ramai untuk bantu mereka. InsyaAllah. Saya sokong kalau ada yang nak buat begitu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Itu ya. Ya, saya nampak benda tu. Sila. Saya nampak. Silakan saya. Saya nampak. Dia tanya, Ustaz makan dekat mana? Ustaz biar benar sikit saya. Oh, Dr. Sarina. Sa'diah Ali. Okey, Dr. Sarina duduk kat UiTM mana tu, Doktor? Dan Ustaz makin menuntut ilmu, makin banyak asadaki pada orang yang hebat, amal dan faqih ilmu. Tapi ramai tak faham. Rasa dengki yang membina bukan harap orang tu jatuh. Ustaz makin menuntut ilmu, makin banyak asal dengki pada orang yang hebat amal dan faqih ilmu. Tapi ramai tak faham, rasa dengki yang membina bukan harap orang tu jatuh. Wallahu a'lam. Okey, baik. Yang disebutkan makin menuntut ilmu, makin banyak asal dengki pada orang yang hebat amal dan faqih ilmu. Okey, baik. Kalau semakin hebat kita menuntut ilmu, kita boleh ambil ghibtah. Ghibtah itu melihat pada orang punya lain nikmat dan kita tak minta nikmat orang lain tu jatuh. Itu dipanggil ghibtah. Kita ghibtah ini pada ketaatan adalah satu benda yang dibolehkan. Lebih-lebih dengan keduniaan. Keduniaan hukum dia harus. Tetapi kepada ketaatan ianya sangat perlu. Kita tengok orang tu hebat beramal, orang tu hebat ilmunya. Jangan kita ada perasaan hasad.
tetapi kita nak jadi macam dia. Bila nak jadi macam dia, itulah sebaik-baik keadaan. Memang kita bila tuntut ilmu, makin banyak kita punya pancaragam. Bila banyak ilmu, kita banyak perangai sebab kita dah ada ilmu. Contoh, orang yang tak ada ilmu, tak sama dengan orang ada ilmu bila solat di belakang seorang imam. Bila dia ada ilmu, dia solat belakang imam. Imam tu baca, dia teliti bacaan imam. Takut dia dah lari daripada khusyuknya solat. Dia pun tengok imam ni, betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Dia dah tengok pada salah orang. Ni sebab dia banyak ilmu. Sebab tu dia Allahu Akbar. Okay, imam tu baca Fatihah, nak dengar betul tak betul? Kalau tak betul, dialah orang pertama yang akan ke depan mengatakan bacaan imam tak betul. Kita salat, kita kena khusyuk. Bukan sibuk cari salah imam. Dia imam, insyaAllah betul. Salah sikit-sikit biasa. Tak ada orang sempurna bacaan. Salah sikit maksud dia apa? Mungkin pada kalimah tu tak jelas. Tapi kesebutannya sikit. Itu jadi juga. Lepas tu kemudian bila kita dengar ceramah, dia sudah ada ilmu. Berbeza dengan orang yang tak dengar ceramah. Sebab itu kata guru kami, antara cara untuk tawadukkan hati kita, bila kita dengar ceramah, benda tu kita dah dengar. Tapi waktu tu didengarkan lagi, maka satu perkara yang kata guru kami perlu kita buat adalah buat tak tahu. Dan buat-buat seolah-olah kita tak tahu benda tu. Itulah cara kita menangkis sifat sombong dalam ilmu. Dan jangan pula jadi orang, bila kemudian kita duduk dalam satu majlis ilmu, tiba-tiba kita nak tengok bila salah dia dapat. Bila ada salah, kitalah orang pertama yang nampak salah tersebut. Itu namanya penyakit hati. Tetapi walaupun kita buat-buat tak tahu, tapi ada sebutan yang kita tahu, kita buat-buat tak tahu, tapi benda yang disebut tu tak betul. Bila tak dapat betul, maka kita kena tegur benda tu, tapi dengan cara personally. It's not a direct. Bukan dalam majlis ilmu tu. Lepas dia habis, kita direct tegur dia. Itu lebih baik. Jadi orang yang menuntut. Bila kita mendengar, kita jadi orang yang menuntut. Bila kita belajar, kita mengajar, kita jadi orang yang menyampaikan. Itu different. Seseorang itu ada penyakit hati ataupun tidak. Sebab tu bila dengar ceramah, saya sendiri, hari itu di satu surau, keluar poster saya untuk program. Lepas tu bila saya datang, tiba-tiba dia kata, Ustaznya kuliah kanser. Saya kata, kenapa? Sebab kami dah panggil Ustaz lain. Jadi lama ni Ustaz saya. Macam mana? Tak maaf lah Ustaz, kami terpaksa. Saya kata, apa sebab? Kami tersalah jadual. Kami silap buat. So, jadual Ustaz tu bukan Ustaz. Ada kami tersilap, minta maaf lah Ustaz. Jadi, saya dah lah hujan-hujan naik motor lagi ni. Siap nyanyi lagu Memori Daun Pisang. Macam mana? Saya cakap dengan dia. Hujan-hujan ni siap bawa kitab lagi, hujan ni. Selamat dah tak jauh. Kalau ke Shah Alam, jauh. Macam mana Ustaz? Saya pun tak tahu. Tak apa. Biar je Ustaz tu mengajar. Tapi jangan bagi tahu dia saya datang. Saya nak dengar apa yang dia mengajar. Biar saya pula belajar. Saya pun duduklah depan Ustaz tu. Saya sebut dia. Saya tengok sampai Ustaz tu habis. Saya solat, lepas tu saya balik. Supaya kita jangan jadi orang yang sentiasa mengajar. Kadang-kadang kita kena jadi orang yang belajar. Lepas tu saya dengar saja Ustaz tu cerita. Kadang yang dia cerita tu sama dengan apa yang saya cerita. Tapi saya buat-buat tak tahu. Buat-buat tak tahu macam benda tu saya baru dengar. So kita akan adab dengan guru. Itu saja. Itu antara perkara benda yang kita kena sabarlah dalam kehidupan kita. Kan? Bukan satu benda yang kita tak nak. Tapi itulah hakikatnya. Dan saya dengar. Dan saya buat tak tahu. Bukan kita nak mencari sesuatu yang buruk pada Ustaz tu. Tak boleh. Kita kena sentiasa rasa senang apabila kita dapat hadir majlis semua, walaupun bukan kita mengajar. Dan pada ayat in-call message yang lagi satu, Assalamualaikum Ustaz. Puan Zalina angkat tangan dulu Ustaz. Tanya Puan Zalina ada soalan kot? Yang angkat tangan tu dulu. Ada Ustaz nak? Sila. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada macam sepupu lah, kira sepupu. And then dia ni, husband dia tak kerja. Macam malas kerja. Lepas tu dia yang anak ramai. Lepas tu dia yang buat kerja jual nasi lemak tepi jalan je lah. Lepas tu setiap bulan dia selalu tak cukup duit. And then nanti dia telefon saya. Bukan dia yang telefon tau. Suami dia yang malas kerja tu telefon minta top up duit lah untuk keluarga dia.
Tapi ada adik-beradik saya nampak laki dia ni main nombor ekor macam tu. Jadi Ustaz, macam ni saya nak tolong ke tak? Boleh jelaskan tak? Terima kasih. Terima kasih. Ini situasi dia bukan susah. Ni namanya pemalih. Dia bukan susah. Ni namanya pemalih. Susah lain. Dia dah usaha. Tapi tak banyak. Kan Nabi kata, jadilah kamu orang yang memberi daripada meminta. Kamu ada kesihatan, gila cik kerja. Jangan minta-minta kata tak cukup. Sedangkan kamu main nombor ekor. Jadi macam mana start orang begini? Ambil suaminya tu, jadikan sup ekor. Itu cara betul. Jadikan suaminya sup ekor. Jadikan sup dia, makan dia. Kalau orang sebegini, perlu nasihat. Jangan dibantu. Bagi dia sedar mana yang tidak betul. Beri nasihat. Sebab perbuatan meminta itu, kalau betul-betul susah. Kalau tak susah, buat peminta-minta. Dan meminta pula perkara-perkara yang haram. Na'udzubillah min zalik. Elakkan benda-benda sebegitu. Kalau berlaku pada saya smack down dia dulu. Saya tembak dia dulu. Baru dia kena. Tak, tapi dah banyak kali dah kakak saya, adik-beradik nasihatkan dia ke suruh cari kerja yang elok-elok lah. Tapi dia macam tak jalan Ustaz. Dia macam buat tak tahu je macam tu. Dia kena bawa kepada sesi kaunseling lah. Kaunseling daripada pihak JAIS. Kerana lelaki seperti itu yang tak memberi nafkah boleh diminta cerai. Sebab tidak memberi nafkah. Jangan kita jadi orang yang tidak cerdik dalam perkara ni. Yang menjadi mangsa adalah wanita. Tak boleh macam itu. Itulah mak kepada sepupu saya ni, mak mertua dia pun dah cadangkan untuk sepupu saya tu ambil minta pasak lah kan. Untuk pasak. Untuk pasak. Tapi isteri dia pula macam tak boleh sebab dia kata anak-anak tu rapat dengan dia, macam manja dengan dia lah macam tu. Betul. Kalau begini, kita kena mainkan peranan yang banyak. Kena datang ke rumah, kena cakap. Hak-hak wanita pun kena ada. Kan? Dia pergi main nombor ekor tu salah. Mana boleh bina sesuatu dengan makanan yang haram. Tumbuh daging dengan perkara yang haram, satu dosa besar. Tak masuk surga. Maka perkara memang walaupun dia rapat dengan anak-anak, tapi perkara buat dia tetap salah. Matlamat tidak menghalalkan cara walaupun baik dengan anak, tapi benda yang dia buat tu salah. Benda-benda macam ni kalau tak dibetulkan, yang menjadi mangsa adalah wanita. Hidupnya depres, tertekan sebab suami sebegitu. Itu yang kita tak nak, kesian. Sebab tu memang bagi orang perempuan dia akan sayang. Dia akan sayang perhubungan dia sebab anak-anak. Tapi apakan daya, dia kena sayang diri dia juga. Jangan seksa sampai satu masa dia sendiri akan rasa depres, tertekan, kadang marah. Kalau suami dia nak mengubah diri tak apa. Tapi kalau tak nak mengubah diri ni satu benda yang berat. Na'udzubillah min zalik. Mesti ada sesi kaunseling ataupun nasihat padanya. Saya doakan pada selamat lah. Ustaz kejap, pendirian saya tu saya tak bagi duit tu tak salah kan Ustaz kan? Tak salah kalau digunakan pada benda yang haram. Okey, baik. Okey. Tapi kalau untuk anak-anaknya, kita boleh bagi. Tapi kalau bagi suami dia tak payah bagi. InsyaAllah. Macam Ali Khabar bujang lapuk kan. Ingat tak? Yang diminta isteri dia pergi minta copak. Hari-hari kau minta copak. Kau punya lelaki ni betul pemalas lah. Hari-hari minta copak. Malam-malam minta jenang. Aku tunai pui. Kata pui imam pui. Kata sebut dia kan. Tapi tak tahulah pandangan saya kan. Kalau diberi juga pada anak atau isteri, dia memang selamba akan lebih malas lah sebab dia tahu orang akan bantu anak isteri dia. Saya rasa better sekat dulu kot. Kalau sekat pun juga satu masalah juga. Kalau ia berlaku kelaparan, baru si isteri tu ambil jalan nak cari hak dia. Yang isteri tu lagi dapat bantuan tu lagi dia tak bergerak cari hak dia tu. Saya ni macam garang. Saya sokong benda tu. Saya sokong. Tapi saat kita nak memberi, kita memang boleh menyekat. Bila menyekat tu betul. Tapi nak menyekat tu sampai tak makan. Kan kita rasa kena nasihat dia lah, bawa ke jalan yang betul lah. Untuk kaunseling yang Ustaz kata tadi, saya sokong pergi ke tempat yang betul lah untuk dapatkan nasihat. Tapi bonda Zalina, kalau contoh dia cukup makan dan cukup pakai, tak perlu bagi duit lah. Sebab takut benda tu akan menyebabkan take for granted. Dia sebut take for granted. Dia selalu minta kalau macam anak dia dia katalah anak dia sakit ke, anak dia perlu ni nak sekolah ke macam tu. Tapi itulah kadang-kadang banyak
banyak kali jugalah adik-beradik saya nampak dia ni tikam ekor tu. Jadi kita macam jadi tak selesa sebab sebelum tu saya memang bantu dia. Tapi bila saya dengar macam tu saya dah jadi macam tak nak tolong lah macam tu. Jumpa. Bawa ahli keluarga yang lain jumpa secara personally dan depan-depan. Jangan bagi muka macam tu. Jumpa betul-betul apa sebenarnya. Kalau tak payah. Buat tak tahu je. Ya, kena bantu dengan cara yang tu dah. Bukan bantu keuangan. Itu nasihat saya. Kena keras sikit. Okey, baik Ustaz. Sikit. Kalau saya kan saya ke Nazrina dah marah. Kalau saya contoh Dah Allah baca soalan Ustaz pula. okey Faham. kita saya rasa tak dululah hari ni. Hari ni ada anak sekolah. Lepas tu kena ambil awal. Ustaz Silakan. satu tu dekat chat room tadi. Kesian pula jemaah tu. Betul Ni je. Ustaz. Makin bukan ni. Habiskan je yang tadi tu. Satu lagi, ada seorang lagi. Mana ada? Ada. Puan Zainul ni, baru-baru ni saya dapat berita kawan meninggal sedangkan dia ada meminjam duit saya. Sebelum ni ada cari tapi tak dapat. Nak tuntut pada keluarga tak ada bukti. Apa harus saya buat? Oi, macam tu pula nak tuntut pada ahli keluarga tak ada bukti. Apa yang harus saya buat? Itulah kali pinjam duit kena ada bukti. Kena tulis kan? Dia macam ni, bukti tak bukti, satu benda yang kita kena faham, bila orang minta duit ni, contohnya, apa yang dia buat, tu bukti tu betul juga. Sebab kalau tak, orang akan gunakan kesempatan pada perkara tersebut. Minta tapi tak ada bukti. Betul ke arwah ada hutang? Buktinya mana? Betul juga tu cara dia tu. Cara dia tu. Tapi, kalau kita boleh menunjukkan saksi yang ada, itu lebih baik. Tunjukkan, betul arwah ada pinjam dulu waktu tu kami sekian-sekian, baru ada pinjam. Itu tak ada masalah. Sebab tu dalam meminjam ni satu benda, kan kita kena faham, roh-roh yang tergantung sebab tak membayar hutang. Tu saja. Tapi kes macam ni sebenarnya ada salah guna apabila datang minta hutang, tak siapa-siapa. Dan hutang tu dibayar. Pada masanya hutang dibayar pada orang yang salah. Na'udzubillah. Misalnya, cuma apa yang saya dapat nasihatkan, cuba bawa beberapa orang saksi yang lebih dapat dipercayai untuk dapatkan hutang tersebut. InsyaAllah. Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita semua dapat kebaikan daripada apa yang kita sebut. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kalau sebab kita tak ada bukti, cari saksi-saksi yang lebih baik. Sahih yang dipercayai, yang boleh membawa. Kalau tak dapat juga Ustaz, tak ada guna cara lah. Sebab kita tak ada hitam putih, maka sebaik-baiknya jadikan sedekah lah. Kalau ianya sedikit. Kalau banyak, cuba cari jalan yang terbaik untuk dapatkan juga. Bawa saksi-saksi yang lebih dipercayai, bawa dan duduk sengaja untuk sebut perkara tersebut. Wallahu'alam. Kadang itu dulu saya rasa pada hari ini selesai dah. Dr. Sarina team up ke gym dengan Prof. Dr. Ada main gym. Ni dah lama ni. Okey, baik. Kita berhenti takat tu dulu. Okey, saya keluar dululah. InsyaAllah ke kandang Amira tutup. Saya tutup. Subhanakallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Take care. Waalaikumsalam.